Assalamualaikum, selamat pagi bersama Jalal dan Pian dalam Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islamiah. Ini kita nak bincangkan satu cukai perniagaan, Yap. tanggungjawab perniaga yang harus dilaksanakan. Tapi sebelum tu, kepada pendengar yang Ah. berminat nak buat ibadah korban pada tahun ini, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh bantu anda dengan harga yang berpatutan dalam negara RM750 dan luar negara RM350 untuk satu bahagian. Minat boleh daftar di korbanikim.com ataupun hubungi kami di talian 0126869236 untuk keterangan lanjut. Segera kerana penyertaan adalah terhad. Dan kita Ya. bersama dengan tetamu jemputan kita hari ini, Nah, Puan Suzaina binti Safian. Maha merupakan pengarah Pusat Latihan Pengurusan Akademi Percukaian Malaysia, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Tajuk kita tadi apa tadi? Tentang cukai perniagaan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Apa khabar kita pagi ni, sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Puan Suzaina bersama Jalal dan Pian. Pagi ni kita nak cerita tentang Cukai perniagaan. Dan yelah, kita faham juga sejak PKP, sejak COVID lalu, ramai yang melaksanakan ataupun memulakan perniagaan. Betul. Dalam talian ke, buka gerai dan sebagainya. Jadi kat sini kita nak cerita siapa individu yang perlu laporkan pendapatan kepada LHDN untuk tujuan cukai pendapatan. Ni general dululah. Betul. Puan ya, mukadimah kita. Silakan. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya setiap individu yang terima pendapatan daripada di Malaysia dan di luar Malaysia adalah dikenakan cukai pendapatan. Walau macam mana pun apa pendapatan yang yang dibawa masuk ke Malaysia adalah dikecualikan daripada cukai lah. Ya. Okey. So yang apa-apa pendapatan kat Malaysia yang kita dapat kat Malaysia, yang kita terima memang kena cukai. Dan di luar Malaysia tu contoh macam Google kan, YouTuber semua tu kan, dia kan payment by outside Malaysia kan. Betul. Jadi yang tu kenalah declare lah. Okey. Jadi Faham? Okey, faham Lepas tu cukai pendapatan ni juga bukanlah saja untuk individu yang terima penggajian, tetapi juga untuk perniagaan dan profession seperti influencer, YouTuber, yang mana artis apa semua itulah. Memang itu kira perniagaan ya, perniagaan. Sebab dapat pendapatan kan Puan kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau pendapatan penggajian tu memang mudah lah sebab dia ada EA form kan. Betul. So ada potong bulan-bulan, senang sikit. Jadi untuk perniagaan ni kita memang kena simpan dokumen semualah. Jadi untuk individu ni semua kita perlu mendaftarlah file kalau dah melebihi ambang pendapatan tu, kita daftar file dengan lembaga hasil. Tetapi yang mana kurang had cukai tu pun eloklah disyorkan untuk daftar jugalah supaya mudahlah untuk future. Sebab kita pendapatan kita bukannya stagnant macam tu je kan. Jadi at least dah ada nombor cukai tu, senanglah nak buat apa-apa urusan besok kan. Jadi yang tadi saya cakap pendapatan yang kena cukai tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh para pendengar boleh rujuk pada website kita lah, www.hasil.gov.my. Dan kat situ kita boleh search type bila dikenakan cukai. Dekat portal tu ada search kan. Button search tu kita type bila dikenakan cukai. So akan keluarlah semua senarai pendapatan dan all the information is there lah. Kat situ lah nilai ambang pendapatan kita boleh tahu untuk seseorang yang akan mula dikenakan cukai. Dan macam mana pengiraan tu? Puan boleh ceritakan sikit gambarannya? Ikut percentage ke macam mana? Okey, pengiraan dia sebenarnya itulah masa saya cakap tadi. Kalau penggajian tu kita ambil dari EE form, apa yang dalam EE form tu itulah income kita. Dan tapi kalau perniagaan kita perlu simpan semua dokumen kita dan selalu kita ada penyata balance sheet untung rugi semua kan. So tapi yang senangnya kalau perniagaan ni sebenarnya besar, dia ada perkongsian, dia ada sole prop kan. So selalunya yang ada masalah penyimpanan dan pelaporan ni kebanyakannya yang sole prop lah. Di mana diorang kadang-kadang tak simpan dokumen proper dan tak ada debit credit semua tu kan. Jadi bila end of the year tu kita nak lapor macam yang mana belanja dibenarkan apa semua, that kind of thing lah.
Jadi sebenarnya dia senang aja. Dia apa pendapatan kita yang kena cukai tu, tolak dengan pengecualian cukai jika ada, dan semua pelapasan cukai macam perubatan ibu bapa, gaya hidup, semua tu kan yang tu tahu kan? Yang dalam tu semua. Lepas tu itulah adalah pendapatan yang dikenakan cukai, dan dia akan dikenakan skop pengenaan dia, dia akan ikut kadar lah 1% ke 30%. Dia ada dia punya kadar berperingkat, dan juga skop pengenaan cukai ni adalah mengikut status taraf mastautin, which kalau orang tu warga negara dikenakan cukai pada kadar peringkat yang saya cakap tadi lah. Dia ikut berapa persen semua tu, dan dia boleh layak menuntut pelepasan. Tetapi kalau dia bukan pemastautin Malaysia, rate dia adalah flat rate 30%, dan tak ada tuntutan untuk relief tu lah, pelepasan. Tu je. Senang. Faham ke? Faham. Sebab kita pun pembayar cukai. Jadi tambah-tambah lagi yang berniaga ni, itu yang kadang-kadang para peniaga ni kadang-kadang dia campur. Itulah untung yang didapat, itu juga yang digunakan untuk belanja sehari-hari. Sebab tu tadi Puan ada sebutkan tentang kadang-kadang dokumen-dokumen tu pun entah ke mana, sedangkan dokumen tu sangat penting untuk kita ketahui keluar masuk perbelanjaan dan pendapatan kita. Cuma ada orang bayangkan, dia kata kalau cukai perniagaan ni, peniaga yang kena cukai ni, kena cukainya tinggi. Betul ke Puan? Tinggi ke? Tak adalah tinggi. Itu mitos je kot. Kan? Mitos. Okey. Pendapatan bercukai ni sebenarnya boleh dikurangkan dengan menuntut, macam saya cakap tadi, kalau bisnes kan, perniagaan, dia boleh juga layak tuntut pelepasan cukai. So kalau macam perniagaan, dia boleh tuntut segala perbelanjaan yang berkaitan dengan perniagaan tersebut. Tapi yang peribadi tu tak boleh lah. Kan? Apa-apa sahaja yang berkait dengan perniagaan tersebut dia boleh tuntut. Company yes, yang saya cakap ni more to sole prop, macam contoh artis kan, selebriti kan. So dia ada income, so dia boleh tuntut juga perbelanjaan apa yang menghasilkan pendapatan perniagaan dia itulah. Contoh macam pakaian, kosmetik, makeup ke apa macam tu termasuk? Sebenarnya yang itu tak masuk dalam itu, sebab lebih artis pada kan. Sebab dia ada juga tujuan peribadi kan. Dia ada juga tujuan peribadi. So yang itu kita dia grey area lah. Dia grey area, tapi kita taklah sekejam mana kan. Kita akan bagi juga berapa persen. Macam itulah kita akan tengok case by case. Tapi kalau ikutkan yang specifically sebenarnya, macam contoh perniagaan kedai runcit lah katakan. So apa-apa macam dia punya perbelanjaan untuk perniagaan tu, dia berkaitan dengan perniagaan tu, memang dia boleh tuntut. Kan macam upah gaji pekerja kan. Yang tu dia boleh tolak. Jadi macam saya cakap tadi sekali, dokumen tu kita kena simpan lah dalam 7 tahun. Uish, lama kita bagi 7 tahun lah, lama. Okay, Puan, dari segi soalan saya, kalau orang tu dia tak ada syarikat, sebab kadang-kadang orang ingat dia tak payah bayar cukai perniagaan ni sebab dia tak ada syarikat pun. Macam mana tu? Dia tak ada syarikat, tapi dia daftar, dia ada sole prop lah kan? Sole prop. Dia perniagaan, dia kalau dia nak deal dengan klien ke apa, mestilah ada commission lah, kita macam commission ke kan. Itu kan pendapatan. Jadi itu whatever yang masuk dalam akaun individu, tax lah. Walaupun macam dia tak syarikat ke, tapi kalau you ada expenses yang memang melibatkan perniagaan you, kan contoh, kadang-kadang commission kita ada bayar dekat macam untuk mendapatkan perniagaan tu kan, macam macam ejen-ejen contoh kan. So itu boleh tolak. Tapi nanti ejen tu dia pun kenalah lapor juga itu as pendapatan dia kan. Pendapatan dia. So dia kena tax, tapi you kita bagi tolakkan yang untuk itu. Okey. Kejap lagi kita nak cerita, kita nak berehat kejap. Kejap lagi nak cerita macam mana kalau sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam perniagaan ni, kalau penggajian macam Puan sebut tadi ada EA form, dah dimudahkan lah kan urusannya. Tapi kalau yang berniaga, ada perniagaan, macam mana pula prosedur yang perlu diambil ya. Kita berehat kejap je Puan. Kita kembali kejap lagi untuk Hebahan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pagi ini Puan Suzaina Sapian bersama kita di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Info Islami.
Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Luqman. Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata falyaqul khairan, hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut benda-benda yang baik-baik saja, atau kalau tak disebut benda baik liyasmut, maka dia lebih baik dia diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM masih dalam segmen hebahan cukai perniagaan. Tanggungjawab peniaga yang harus dilaksanakan dengan tetamu kita Puan Suzaina. Terima kasih Puan Suzaina bersama kita. Pusing pula kamera kita. Tak apa, yang penting dapat dengar suara dan clear. Sebab kita bawakan juga live di Facebook kita untuk sahabat-sahabat kita turut menonton perkongsian Puan Suzaina. Tadi kita cerita macam mana yang ada pendapatan menerusi perniagaan, apa yang mereka perlu lakukan untuk daftarkan sebagai untuk dia orang laksanakan tanggungjawab sebagai seorang pembayar cukai. Okay, firstly kita macam saya cakap tadi lah, untuk peniaga yang importantnya memang kena simpan rekod lah dalam keadaan teratur. That is the first thing lah. Dan kemudian kita sebagai pembayar cukai ni, seloknya kita daftar file dengan cukai pendapatan tu, di mana kita boleh semak aplikasi e-daftar di portal MyTax. Pernah masuk tak MyTax ni? Pernah. Kena terus test terus. Lepas ni dia check pula kita kau. Kita semak dekat portal MyTax, kita tengok kadang-kadang ada nombor cukai. So kalau ada nombor cukai, okey, dan kita boleh terus melaporkan dengan menggunakan e-filing lah. Tetapi sekiranya belum ada nombor cukai, kita boleh daftar terus di e-daftar. Ikut je dia punya langkah-langkah yang ada kat situ e-daftar tu. Dan once dapat nombor file, dah boleh kita file in menggunakan e-filing lah. Jadi untuk yang perniagaan ni tadi, kita syorkan untuk gunakan sistem taksis sendiri, whereby kita itulah saya kata gunakan e-filing tu. Jadi dia masuk je, dia daftar amount pendapatan dia, kan dia ada nombor cukai, dia dah boleh masuk e-filing. Dia ada amount pendapatan dia semua, dia dah tentukan. So dia masukkan semua pelepasan apa semua tu, dan dia terus hantar melalui perkhidmatan e-filing. Dan di mana kalau ada cukai ada kena bayar cukai, ada bayaran, pun boleh bayar terus dekat menggunakan bayar hasil dekat juga portal MyTax tu. Jadi sekarang kita ada MyTax tu, memang mudah lah semua centralize semuanya. Yes. Jadi mudah je sebenarnya. Faham. InsyaAllah mudah dan memudahkan. Ada juga orang yang mungkin tak tahu kenapa, apa kepentingan dia orang lapor dan bayar cukai pendapatan ni kepada hasil. Mungkin tak ada kesedaran tu. Mungkin Puan Suzaina nak bagi nasihat sikit dekat dia orang. Okey, sebelum tu saya lupa sebab perniagaan kan. Jadi ni Jun kan. Jadi diorang kena submit borang B sebelum atau pada 30 Jun ni lah. Jadi yang tadi saya cakap 30 Jun. Hari ni dah 21 kan? Itulah. Itu yang cakap tu saya pun terlupa. Lepas tu satu lagi adalah bila kalau kita melalui e-filing ni, kita bagi grace period sehingga 15 Julai boleh file in. Itulah. Itu dia punya e-filing ada extension sikit lah. Yes. Itulah tadi saya cakap. So jangan lupalah 30 Jun kan. Baik. Kalau tidak nanti kena penalty. Nanti kejap kena penalty Bian. Kalau lambat kena penalty Ya, betul. Janganlah Mbak, jangan tangguh-tangguh dah. Apatah lagi kita nak tahu kepentingan Puan. Mungkin ada tanya kenapa nak kena bayar, kenapa nak kena lapor kan. Yalah, sebab yang ni ialah
cukai pendapatan ni adalah sebenarnya membantu kerajaan untuk kita melaksanakan mentadbirkan dan mengurus negara kan. So untuk kesihatan, untuk kita punya jalan raya apa semua infrastruktur kita. So that's more on the kerajaan side lah. Dan untuk diri kita sendiri sebenarnya kalau macam kita nak minta loan ke apa ke institutional yang financial apa yang mana, kadang-kadang dia orang memerlukan kan, kadang-kadang anak sekolah pun cikgu sekolah tak kan. So that kind of thing lah. So dua inilah dari segi kita sebagai rakyat untuk membangunkan negara, dan untuk diri kita sendiri adalah untuk keperluan kita lah, peribadi yang lah. kita akan dapat balik manfaatnya tu dalam bentuk perkhidmatan-perkhidmatan Kan? pengangkutan awam dan sebagainya. Dan saya nak tanya dari segi perkhidmatan yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri, contohnya untuk influencer ataupun YouTuber lah, contohnya yang baru nak daftar ni, ada tak latihan ataupun taklimat yang boleh diberikan kepada pembayar Dia cukai baru baru nak ni? daftar tapi income dah banyak dah Puan. Bertahun-tahun dah banyak income dapat tu. Macam mana Puan? Ada latihan kita? Of course, kita kan mesra dengan rakyat sekarang. Mesra dengan kan. Okey, sekarang sebenarnya yang mana kita ada memberi hikmat nasihat lah. Secara berkumpulan boleh dan bersatuan semua. So untuk bersemuka dan juga webinar ke boleh. So boleh hantar permohonan kepada email kepada taxeducation@hasil.gov.my. Tax education one word. Semua small letter @hasil.gov.my. Dan dari situ nanti kami akan liaise lah dengan email sahaja. Ya, email. Nanti kita akan buatlah. Memang dah ada pun. Kita boleh set dengan lembaga hasil untuk dapatkan perkhidmatan secara percuma Puan Suzainah. Ya, kena bayar. Tambah lagi untuk pembayar cukai baru lah yang kita nak bagi mereka rasa bertanggungjawab juga. Rangsangan dan juga motivasi juga untuk orang. Sebab kita sekarang, CEO kita sekarang ni dia go for AES, that means education kan. Awareness education. So and service. So memang kita akan bagilah nak educate the taxpayers. Baik. Macam mana pula kita pun difahamkan ada sering kali juga kita dengar tentang program khas pengakuan sukarela. Sekarang dah 2.0 dan macam mana program ini juga boleh membantu para pembayar cukai untuk melaporkan, dan juga adakah mereka ni ada targeted group saja Puan untuk isu ni? Untuk sebuah kategori ke ada satu kategori sahaja? Macam minat dia sejalan tu. Okey, program khas ni dia bermula pada 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Ini memberi peluanglah kepada pembayar cukai yang mana tak pernah declare, tak pernah lapor langsung, dan juga ada yang lapor tapi terkurang lapor bagi tahun kebelakangan. So boleh dalam tempoh ni diorang boleh melaporkanlah pendapatan tersebut tanpa ada penalti. Ya. Itu nak dengar tu. Dah habis. Climate betul lah kan. Ya, dan juga kita akan terima maklumat pengakuan sukarela secara sukarela itu sebab kita dan semakkan tidak akan dibuat bagi tahun-tahun berkaitan untuk tahun nanti later on kita tak ni. So seperti yang Pian cakap tadi lah, memang tak ada penalty lah. So saya war-warkan lah siapa yang ni untuk tampil lah ke depan sebab dia untuk tempoh-tempoh sehingga 31 Mei 2024. Mei 2024. Kalau kampung saya kata surrender yourself. Itulah tawaran yang bagus sebenarnya. Kita ada program khas pengakuan sukarela, tak dikenakan penalti sebab kita ialah mungkin nak membantu memudahkanlah urusan sahabat-sahabat kita yang terlepas pandang. Kadang-kadang dia tak tahu. Patut pergi taklimat tadi tu yang dengan education hasil tadi tu betul. Rupanya kena. Tak apa, aku bagi tahu je lah. Ataupun dengar pagi ni kan baru tahu program tu, sertailah program tersebut untuk sama-sama kita melapor dan juga membayar cukai pendapatan kita termasuk menerusi perniagaan. Dan mungkin yang terakhir ni boleh Puan Suzainah bagi nasihat sikit kepada para pendengar Warna Pagi dan juga kepada Pian dan Jalal. Silakan Puan.
Bayarlah cukai ya. Okay, first thing saya nasihatkan untuk semak selalulah status di e-ledger kami dan juga bayaran cukai tu updated lah supaya tiada tunggakan cukai, sebab benda ni important, terutama kalau mana kadang-kadang kan kita ada dengar orang tak boleh fly semua kan, so this is one of the reason lah kalau boleh kita update lah kita punya status e-ledger kita. Dan keduanya seperti saya cakap tadi, 30 Jun ini adalah tarikh akhir untuk file in borang B bagi yang berpendapatan perniagaan. Jadi bagi pengguna e-filing pula kita bagi sehingga 15 Julai. Ya. Dan sekarang ni lah trend kan, saya nasihatkanlah supaya jangan terpedaya dengan scammer lah, di mana kalau lembaga hasil memang kalau phone call tu kalau tak ni kalau rasa macam tak berapa nak tahu benda tu okey genuine ke tak, the best is pergi kepada lokaliti kami yang terdekat lah untuk kesahihan kan. Dan juga bayaran tu memang kita tak bukan kepada akaun individu, kita memang ketua pengarah lembaga hasil dalam negeri. Itu. Jadi jika ada apa-apa selain daripada boleh nak pergi ke lokaliti yang terdekat lembaga hasil, boleh juga hubungi Hasil Care Line di talian 03 8911 1000. Boleh jadi DJ tak macam tu? Boleh. Clear jelas dan nyata. Saya jadi pengarah. Dan juga gunakan hasil chat di MyText. MyText tu ada hasil chat, kat situ pun boleh buat sebarang pertanyaan lah. Baik. Dan akhir sekali saya laksanakan tanggungjawab semua sebagai pembayar cukai yang sebaik mungkin untuk menjamin kemakmuran Malaysia dan kesejahteraan rakyat. Anda semua adalah wira negara. Itu dia. Terima kasih Puan Suzainah Safian, pengarah Pusat Latihan Pengurusan Akademi Percukaian Malaysia, LHDNM, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Singkatannya hasil. Kita cakap terima kasih Puan Suzainah. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita hebat bersama Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia, membawa kita ke penghujung pada pagi hari Rabu hari ini 21 Jun 2023. Dan terima kasih kepada anda semua yang telah pun setia mendengar kami daripada jam 6 hingga 10 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan sahabat kami DJ Syafiq dengan segmen Aspirasi jam 10 hingga 1 insya-Allah. Dan Warna Pagi akan sambung esok pula untuk edisi hari Khamis. Semoga tambah lagi dan banyak lagi manfaat yang kita kongsikan bersama. Jumpa lagi sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.